ke atas pentas berprestij PMSLC musim kali ini. Tapi untuk pemain Void ni diorang masih ni kan, masih ceria lagi walaupun ya mungkin tidak menjadilah untuk mereka pada grand final ni, tapi positivity tu yang penting. Dia dah tukar baju lagi sobat. Baju mana pula ni? Baju mana pula dia pakai ni? Ini macam baju bola pula. Saya tahu nama dia dah dapat. Saya rasa siapa kalau korang nak marketing, bagi baju dekat dia. Bagi baju dekat dia, nanti boleh bincang payment. Mungkin itulah yang dibincangkan oleh Sunschool. Ya, Yal ke Sam9 ke siapa kat sini semualah boleh bagi baju. Sebab kamera confirm akan tunjuk ke sebelah sana juga sekali-sekala. Sebab mereka adalah wakil dari Indonesia kan. Penyokong dari Indonesia. Kalau penyokong dari Malaysia, dia bersepah. Dia ada banyak pecahan, kelompok-kelompok. Aku risau nanti dia potong baju tu jadi dua. Sebelah ni, sebelah ni lain. Tapi dia lah penyokong juga plus dari Indonesia kita. Tapi sekarang ini kita akan pergi ke map yang terakhir. Rankel kita untuk PMSL Spring pada tahun ini. Ini merupakan match yang ke-16 dan penerbangan kita akan bermula daripada kawasan kiri pergi ke Lipovka. Kali ini penerbangan yang begitu adil dan saksama kepada semua pasukan. Bila adanya adil dan saksama ni, circle je lah yang selalu jadi masalah. Ya, betul. Ada kemungkinan sebenarnya tiba-tiba ianya akan pergi ke pulau kecil ataupun mungkin juga ke bahagian utara. Tapi kalau pergi ke bahagian utara, kita tahu itu adalah tempat di mana U2 Alliance dapatkan 2 win-win chicken dinner, dan itulah yang kita harapkan pada waktu ini. Bulatan itu akan pergi mungkin ke kawasan Stolber Severny. Tapi apapun belum lagi ditunjukkan kepada kita. Bulatan yang pertama, peringkat yang pertama, dengan sekarang ini semua pasukan sedang fokus untuk pergi ke bandar pilihan mereka masing-masing untuk melalui satu fasa yang dinamakan sebagai looting phase ataupun satu fasa kutipan barang untuk mereka bertarung pada minit-minit yang seterusnya. Mungkin sebab ada yang dekat Tropicana Gardens Mall ni pertama kali mungkin melihatkan PUBG Mobile. So kita kenalah menceritakan kepada mereka, sebenarnya apa yang diorang buat sekarang ini, kenapa mereka tak terus lawan, sebab mereka sekarang ni lebih kepada looting phase. Cari dulu barang sedap-sedap. Lepas tu baru mungkin nanti minit ke-15 mereka akan mula berlawan. Betul. Mereka perlukan senjata yang penting sekali lah DBS lah. Kalau tak jumpa DBS tu, dia dah tak ada ayat sebelum ni kan. Dia bukan mencari senjata, mencari DBS. Dia mencari DBS lah. Kalau tak ada DBS, dia kata, aku tak ada weapon lagi. Itulah ayat terbaru lah kot untuk beberapa musim lepas. Betul. Dia ibarat seperti kalau bulan Ramadan ni, dia sinonim dengan pencarian Lailatul Qadr. Ataupun Malam Al-Qadr. Tapi untuk PUBG Mobile ini, dia lebih kepada misi pencarian DBS. Tapi inilah dia Rising Star Voting pada waktu ini untuk Vietnam. Terang masih lagi mendahului, untuk Malaysia Kluk, untuk Indonesia Lapar, untuk Thailand Tony K. Itulah dia voting yang boleh anda lakukan. Saya rasa QR code tersebut boleh anda cari di page PUBG Mobile Esports Malaysia. Plus ada link kot diorang dah ataupun PUBG Mobile Esports. Dia ada bagi link sekali untuk korang vote terus kat page PUBG Mobile sendiri. Kalau betul-betul lah nak memberikan ni kan voting kepada mereka, jangan lupa untuk layarilah page PUBG Mobile Esports Malaysia kita. Boleh tak Mi kalau saya nak ni PMSL undi, kemudian nama, lepas tu hantar ke 33993. Fundi 39933. Jangan risau, tak payah 30 sen. Tapi mungkin ramai orang dekat sini dia tak pernah merasai zaman tu kan. Dulu SMS macam tu Mi. Dulu biasanya harga dia RM1 ataupun 50 sen. Mahal sebenarnya bila fikir-fikirkan. Betul. Gitulah. Apa plus hadiah kot. Ya, tapi dulu kan lebih kepada macam kita nak voting kan. Dulu voting adalah dalam SMS kan. Sampai kita pernah ada artis yang digelar sebagai Raja SMS suatu ketika dahulu. Wow. Tapi ya kali ini tak perlu pun. Anda tekan je link tu, percuma je. Scan ataupun tekan link tersebut. Jangan lupa untuk vote pemain-pemain yang ada bagi Rising Star juga. Korang boleh dapatkan harta karun di TikTok Live. Sempena 6 tahun untuk kita punya PUBG Mobile ini. Sempena 6 tahun bersama-sama di dalam game PUBG Mobile. Hanya akan tamat pada 26 hari bulan 3 ini. Hadiah dia apa? Korang kena layarilah TikTok. Tengoklah apa benda hadiah yang akan diberikan di sana.
Plus bulatan kita yang pertama telah pun muncul. Dan saya rasa bulatan ini dia tak kejam kepada sesiapa pun. Baik untuk semua. Ya. Yeah. Mungkin dah nak masuk ke waktu berbuka ni, okay lah. Kesianlah player-player ni. Ya. Yeah. Asyik bagi circle scam je kan. Circle yang sakit je kan. Kali ni kita bagi circle yang baik pula. Tapi untuk pengetahuan anda juga, bulatan ini adalah berlaku secara rawak. Walaupun sebenarnya selalunya setiap tournament ni dia macam ada juga pattern ataupun trend. Bulatan itu akan pergi ke mana biasanya. Dan itulah kerja-kerja yang biasanya akan dilakukan oleh jurulatih ataupun juga penganalisis atau satu pasukan untuk melihatkan kepada corak ataupun pattern bulatan tersebut. Betul? Sekarang daripada pengumpulan sekenyang-kenyang yang mungkin dari segi kelengkapan, cari bom asap, cari senjata, bila dah ada semua benda tu baru boleh bergerak masuk dalam bulatan kita. Dan seperti yang anda lihatkan tu, Void. Mereka dah mula untuk berada di titik pertengahan juga bulatan yang seterusnya. Itu juga dengan boom, tak silap saya ketika ini. Saya rasa ya, memang mereka lah yang ada dekat tengah ni juga. Paling laju bergerak pergi ke tengah. Tapi kekurangan untuk pasukan seperti inilah kan yang selalu cari bulatan tengah ini adalah kelengkapan mereka tak paling tertinggi. Ya, tapi boom mereka memang suka untuk melakukan rotasi awal. So tak pelik lah untuk kita lihatkan boom dah sampai ke satu kawasan yang agak baik mungkin untuk bulatan seperti itu. Tapi inilah dia Yudo Lions, come on. Masih lagi boleh tu, masih lagi ada harapan tu. 3 lagi pusingan berbaki, macam-macam perkara boleh lagi terjadi. Dengan kita lihatkan pada waktu ini, memang benar-benar satu pembuktian lah daripada Keluk. Betul. Bahawa beliau memang salah satu pemain yang hebat di Malaysia ini. Tapi kita lihatkan pelanggaran telah pun dilakukan. Tembakan dilepaskan. Lamborghini dihabiskan secara langsung. Satu permulaan yang baik untuk Geek Fam. Mungkin inilah gameplay yang kita nak tengokkan, Amy. Sekarang ini, champion itu dah tertutup untuk mereka. So, apa yang boleh mereka buat adalah sajikan kepada kita game yang menarik seperti ini. Di mana sekarang ini, mereka tahu di dalam kompon ini masih lagi ada pemain. Satu lontaran bom tangan yang baik daripada Snipes. Kobe. Betul-betul pantulan yang tidak dapat dihidu oleh Levi's. Ini ada satu benda yang menarik lah. Terjadi apabila tinggal beberapa pusingan saja. Yang di atas tekanan begitu tinggi untuk mereka. Ada kalanya mereka seolah tak tahu dah nak buat apa. Nak kena main safe ke, nak main langgar ke dan sebagainya ke. Betul. Kalau bila kena langgar secara tiba-tiba otak kita boleh blank. Benda ni banyak kali berlaku, banyak kali mereka cakap kepada kita. Tapi kan dia ada pasukan yang dia kalau duduk dekat atas dia pressure. Ada pasukan yang dia duduk dekat atas dia lagi rasa yakin sebab sekarang ini point diorang dah jauh dengan pasukan-pasukan lain ataupun mereka berada di atas pasukan-pasukan lain lah, senang cerita kan. Ada kala kalau dia sakit dia boleh perform. Ya, ada juga yang kalau sakit dia perform. Alter Ego misalnya, Rosemary. Sampaikan, saya ingat lagi. Saya yakin awak pun ingat juga. PMSL Grand Final pada musim lepas kan, musim dulu. Waktu itu, beberapa game pertama tu Rosemary tak main. Dia tak sihat. Tak sihat. Sampaikan kita pun pelik, kenapa Rosemary sampai tak main kan? Itu adalah satu perkara yang tidak akan dilakukan oleh mereka. Tapi rupanya dia tak sihat. Tapi akhirnya mereka juara juga. Sekarang ini juga perkara yang sama berlaku kepada Rosemary. Ya, markah pun dekat sangat-sangat dah. Rapat. Rapat sangat-sangat. Apa-apa pun boleh terjadi dalam situasi ini. Cuma, jika mereka boleh lagi konsisten, 2 pusingan dah mereka tunjukkan konsistensi tersebut, itu bermakna boleh. Mungkin boleh. Itu yang sedang letakkan dalam pemikiran mereka. Bulatan pergi lagi ke pertengahan. Kalau aku lah jadi player ni kan, bila kau cakap tu kan, lepas tu dekat dalam kepala otak aku dia akan main lagu ni. Jika kau fikirkan kau boleh. Iya. Tapi itulah. Dulu kan, waktu hari sukan dulu kan, dia macam bila waktu aku nak dapatkan semangat kan, okay, aku akan nyanyi lagu tu dalam hati. Boleh ni aku lompat tinggi, tapi akhirnya tak berjaya pun. Ya, betul. Tapi itu antara lagu yang berikan semangat dan kita harapkan agar semangat itu sampai kepada pemain-pemain Malaysia kita terutamanya. Betul. Harapkan diorang bukan leg satu lah. Yang tutup mata, ingatlah. Jangan yang tu pula kan. Risau nanti terus tak perform. Semangat. Semangat.
Itu yang akan mereka lakukan. Tapi FaZe Clan, mereka juga dah jumpa posisi yang mereka inginkan ketika ini. Sebab nak lawan kat titik titik bulatan kita. Ni bukan satu benda yang bijak. Ramai dah mula untuk mendekati. Dan Talon boom yang berkualiti. Dapatkan satu kepada pemain RRQ ketika ini. Axel, laju sahaja pemain muda ini lakukan formasi dalam situasi ini. Seolah-olah dia macam dia tahu juga dekat mana keberadaan pemain yang terakhir ataupun pemain dari RRQ ini bersembunyi. Nyawanya hilang dengan begitu banyak. Axas juga dijatuhkan. Dua sudah menjadi mangsa di tangan Talon. Sedikit demi sedikit Talon bermain dengan begitu yakin. 3 sudah menjadi mangsa mereka. RRQ. Satu saja yang tinggal buat masa sekarang. Ya, Talon. Diorang betul-betul menunjukkan keyakinan mereka. Walaupun fight ini berlaku agak awal juga. Baru fasa yang kedua. Tetapi mereka tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda ketidakyakinan ataupun hesitation di dalam perlawanan ini. Dengan sekarang ini kita lihatkan Linux dah pun mendapatkan informasi di manakah kedudukan pemain yang sedang mereka cari-cari ini. Tinggal tunggu rakan sepasukan datang bersama-sama mereka saja. Tetapi kalau kita lihatkan masih lagi mengekalkan disiplin, tidak mahu terburu-buru sehingga memakan diri. Ya, benar. Ada yang memerhati. Bang, sabar bang. Apa nama dia? Jonathan? Joventus? Apa cara muda tadi? Ya, dia damai sobat. Damai, santai. Satu pemain yang walaupun kan dia macam Damrut waktu prime kan. Tak ditunjukkan kepada kita pun tahu-tahu damage dia dah banyak dah. Mata skill dia dah banyak dah. Setiap musim prime bro. Itulah yang terjadi pada Rosemary. Ya, dia setiap musim prime. Tak kira lah musim mana-mana sekalipun, dia sentiasa prime. Mungkin player yang paling berharga ketika ini dalam C, mungkin dalam dunia juga. Pelatan turun ke bawah. T-Max, tempat terbaik untuk mereka. No Mercy dapat satu. Laju. Menukar-nukarkan pemandangan dia, tetapi DPS lebih meyakinkan dalam situasi ini. Axel, nyawa tidak begitu banyak. Rosemary tadi di belakang bawah. Sekarang dia di atas. Dia dah dapat 2. Mereka menunggu saja waktu ini. RRQ. Mereka bahagia menang dalam situasi ini. Tetapi pastinya selepas ini dah tak boleh nak gembira. Oktar datang secara berapa ramai. Bom dari bahagian atas dapat satu. Satu saja lagi yang mereka perlukan untuk menawarkan riwayat RRQ. Cara alter ego push ni, Amy, ibarat macam diorang ni tim yang nothing to lose. Padahal sebenarnya mereka ni on the way untuk menjadi juara. Dan itulah dia mata singkir yang keempat akan menjadi milik mereka. Benar-benar Hans Foyo menjadi super sub yang terbukti. Pada waktu ini, mengubah tempo permainan untuk alter ego. Cuma sedikit malang untuk Boychill lah. Sebab Boychill ni boleh dikatakan satu bocah yang power jugalah dari Indonesia. Tetapi memang Hans Foyo apabila dia masuk, impak itu dapat untuk kita lihatkan secara jelas untuk alter ego. Tak boleh nak kata apa. Memang daripada hari itu, nama dia banyak kali disebut-sebut kan oleh mana-mana pengulas sekalipun. Tetapi dengan 4 markah ini, makin lama makin rapat sebenarnya. Dan boom, pasti akan merasa tekanan ini. Macam mana pemain ini boleh bermain yang begitu agresif seperti itu? Tapi ini adalah pertempuran yang menarik juga untuk disaksikan. Tempat pertempuran ini adalah satu tempat yang tak diingini oleh sesiapa. PTR jaga bahagian atas dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya Jal ada di dalam belatan kita. Cuma mereka berpecah dengan agak jauh dalam situasi ini. Dan bahagian bawah, Zuxi menutupi dirinya terlebih dahulu. Olio. Namun tidak begitu banyak. BTR nak menggerakkan diri sebenarnya. Tadi mereka yang ditekan. Sekarang ini mereka nak cuba untuk sorokkan beberapa kenderaan. Pygmy berada di satu kawah chopstick ni. Kalau anda boleh lihatkan masa sekarang Pygmy. Keempat-empatnya. 3 dapat dilihatkan. Satu lagi on the way. Untuk datang ke kawasan ini. Betul-betul di huruf A. Katka kita. Tetapi yang lebih penting, 30 saat saja lagi. Bulatan akan mengecil. Dan ianya akan mengecil ke mana? Kita tahu bulatan menjadi satu faktor penting juga.
untuk peluang satu-satu pasukan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Di mana sekarang ini kalau kita lihatkan permainan telah pun menjadi sedikit aman dan damai lah. Sebab tadi tu perlawanan itu sebenarnya antara Talon dan juga RRQ. Cuma Alter Ego yang masuk campur, sebab itulah dua-dua tim tersebut rata. Tapi kalau kita lihatkan pada waktu ini, BTR ditekan dan ditekan. Tembakan yang baik, tapping yang baik daripada Klux berjaya untuk mendapatkan satu mata untuk Yudo Lions pada waktu ini. Satu penungguan yang baik dilakukan oleh mereka. Tapi pada waktu ini ada satu perlumbaan sambil menembak berlaku antara dua pasukan besar. Bilangan kick, dua jatuh, satu lagi yang tinggal. Walau ibu malang itu mereka. Geek menang dengan begitu yakinnya ketika ini, dan itu bermakna Alter Ego akan merasa begitu gembira dengan perkara ini terjadi dalam permainan kita. Inilah yang saya kata tadi, tekanan tersebut, tekanan dah sukar untuk berfikir. Dan bulatan pergi kawasan barat. Ya, tapi sebenarnya Boom buat rotasi seperti itu agak biasa. Tapi agak malang sebab dia jumpa dengan beberapa pasukan yang aiming tengah tajam. Geek Fam pun tadi dah pun berjaya untuk meratakan satu pasukan. Mereka datang pula ke kawasan itu. 5 mata singkir untuk Geek. Game yang agak baik untuk Geek Fam. 3-3 pasukan Malaysia masih lagi ada. Taruhkan mereka berjaya untuk membuka puasa sebentar lagi dengan Chicken Dinner. Dengan Alter Ego sekarang ini adalah peluang terbaik mereka. Pasukan yang berada di atas dan di bawah mereka, kedua-duanya dah pun rata. Dan sekarang ini mereka masih lagi ada full manpower. Benar sekali daripada bahagian atas Rosemary. Lihatkan ada satu pemain flash di bahagian bawah. Tidak berhenti-henti sebenarnya mencari mata singkir untuk pasukan mereka, tapi GK dapatkan Yoru, Hazel dapatkan GK. Pelanggaran sedang terjadi sebenarnya di antara MRPX dan juga STX. Mana bang? Mari kita lihatkan pertempuran tersebut. Loyo dapatkan Gen Force di tempat yang lain juga, perlawanan di kawasan utara. Tetapi kali ini Team X menjadi mangsa di tangan Morph GPX. Adakah bau-bau di mana ketiga-tiga pasukan Malaysia akan perform? Sebab sekarang ini kita lihatkan Sam9 baru saja meratakan Bigatron Red Aliens. Alter Ego dapatkan 1-2 pemain FaZe Clan. Itu juga antara pencabar mereka. Tapi sayangnya Jimmy ditembak pula flag. Terbang! Sayang, 1000 kali sayang untuk Yudo Alliance. Satu pergerakan yang kurang meyakinkan daripada mereka. Dengan sekarang ini pelanggaran cuba dilakukan oleh Euro. Tembakan mudah, nyawa dah rendah. Yudo Alliance semakin sukar sebenarnya pengajaran mereka terhadap pendahulu pada waktu ini. Dengan 3 orang pemain lesap begitu sahaja. Ya, memang RPX baik daripada mereka. Sam9 kini ada 5 mata singkir sudah untuk mereka. Adakah Yudo Lions rata? Belum. Ada satu lagi pemain mereka dapat gayanya. Oh, posisi E agak cantik kalau kita lihatkan dalam pandangan map. Tapi buat masa sekarang Void pula akan ditekan ketika ini secara perlahan. Satu masuk. Dapat tembakan kepada Zeta. Tetapi satu demi satu pemain mereka berjaya untuk dicari. Zeta juga menjadi mangsa yang seterusnya. Memang sukar untuk Void. Dalam grand final ini kita boleh katakan Void sekarang tinggal hanya satu saja untuk pemain mereka. Setiap kali dilanggar mereka menjadi mangsa. Tak mampu berbuat apa-apa nampak gayanya. Ya, satu demi satu pusingan tidak menjadi untuk Void. Dengan mereka dijatuhkan oleh pemain dari Pick Me. Kelihatan seterusnya bergerak ke utara. Sam9 berlawan dengan Flash ketika ini. Loyo dapat satu lagi. 7 mata singkir telah pun untuk pasukan mereka. Mereka hilang seorang saja dalam situasi ini. Tapi ada Gosu. Masih lagi ada Gosu. Dalam perlawanan kita, Loyo dah masuk ke dalam. Dan itulah dia kemenangan. 1 lawan 1 dalam situasi ini. Loyo. First aid terus juga pakai. Adanya yang di tempat yang berbeza. Jauh sedikit. Tetapi... So... Kalau jatuh juga dalam main Sam9 ni, dia ada 11 bullet dia tinggal. Yang tu ada 11 bullet dia tinggal. Tapi apakan daya?
Dia orang pun belum involve dengan apa-apa fight. Mereka tersangkut di kawasan terbuka. Tetapi Sam9 kali ini game yang baik terutamanya untuk Loyu. 5 mata singkir Mamat tu dah ada. Loyu memang baik daripada hari pertama bagi. Ya betul, sebenarnya bagi saya dia paling konsisten. Betul. Dari hari pertama untuk Grand Final PMSLC ini. Tapi apapun sekarang ini 9 pasukan masih lagi berbaki. Dengan kali ini kita ada ketiga-tiga wakil Malaysia kita. Dalam bulatan yang kelima, masuki bulatan yang keenam. Sedikit kurang padat tapi malangnya. Judo Lancer keluar satu mata tambahan untuk mereka. Benar-benar kena buat satu mission impossible. Di satu map yang bukan menjadi map terbaik mereka, iaitu Miramar. Ya benar, tinggal 2 pusingan sahaja lagi yang berbaki. Jadi, sukar untuk kita jangkakan apa-apa dalam situasi ini. Paling tinggi adalah EE berlawan dengan Boom sebenarnya. Tapi Sam9 dalam pergerakan mencari kedudukan yang tadi. Johan yang sangat sedikit. Geek ada di bahagian kiri. Boom di paling ke harapan sana. Pergi kepada Dap. Yang 2-3 bom asap telah pun dilemparkan ke harapan. Dia tinggal suruh basket tu je. So. Ya. Dia tak ada apa tadi. Itu je yang dia betul-betul boleh pakai. Dia tak ada apa. Sebab itulah kalau kita lihatkan dia nak pakai sebenarnya satu lagi senjata spray tersebut. Tapi tak boleh. Tapi sekarang ini Ada habis. cuba untuk berlawan. Tapi di bahagian kiri tu ada juga gangguan diberikan kepada Sam9. Membuatkan sekarang ini Sam9 dalam keadaan yang berbahaya. Yuhai dihabiskan secara langsung. Satu mata akan masuk ke dalam poket Geek. Geek perform. Geek ada 8. Geek ada 4 orang. Peluang yang baik juga untuk Geek dapatkan hadiahkan untuk peminat Malaysia kita. Winner-winner chicken dinner. Dan sekarang ini Loyu dah pun Dia orang langgar. diangkat kembali. Geek langgar ke hadapan sana kalau kita lihatkan ketika ini. Tapi yang tahu dia tak boleh nak masuk campur. Kalau dia masuk campur, dia yang akan menjadi mangsa seterusnya. Dia tembak jarak jauh pun dah tak boleh dah. Tapi Audrey menerima kuisan damage dengan bom tangan tersebut. Tapi lihat kalah lemparan daripada seorang Audrey. Lebih tepat mendapatkan satu. Satu saja lagi pemain yang dapat dilihatkan untuk Sam9. Boom ataupun molotov cocktail di baling hadapan sana tidak masuk ke bahagian dalam. Tapi Audrey sekali lagi dijatuhkan satu. Dap nyawa. Yang usah sedikit dah itulah dia keratan terjadi. Geek Fam menang dalam situasi ini dengan 10 mata singkir untuk mereka. Dan yang dia macam tengah tengok movie kat sini so. Dia kata, wow, Mesti dalam hati dia kan. Kalaulah aku ada bullet M4 ataupun AKM yang dia tengah pakai AKM. Kalau ada bullet, semua ni dia boleh makan. Daripada tadi play-play Sam9 tu semua dia boleh makan. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia hanya mampu untuk melihat saja dan berkata, alangkah baiknya kalau aku ada bullet. Gempak je bom tu. Wow, dah rata. Oh, tak apa-apa. Lepas ni aku yang akan dapat loot. Itulah mungkin yang sedang bermain-main dalam hati tu. Ya, tapi Vampire pada waktu ini telah pun ditekan. Berlawan dengan Marv GPX. Satu lontaran bom tangan cuba untuk dilakukan oleh Yoru. Cari musuh di hadapan tapi dia sebenarnya yang menerima damage yang agak tinggi. Alter Ego dijatuhkan di satu kawasan yang berbeza. Rosemary dihabiskan secara langsung oleh Aizen. Geek Fam sekarang ini unstoppable. Mereka dah ada 11 mata singkir. Walaupun mungkin peluang untuk mendapatkan kejuaraan itu sudah pun tertutup. Tetapi mungkin chicken dinner itu akan mengubat kedukaan di dalam hati mereka. Tapi kita lihatkan sekarang ini beberapa pertempuran terjadi tidak henti-henti dengan Alter Ego hilang satu lagi pemain mereka. Ya, MRPX sudah berhenti juga. Dapatkan beberapa kejatuhan tapi Stone akan jatuh. Itu bermakna Vampire tinggal 1-2 pemain saja lagi berdiri untuk pasukan mereka. Mob GPX berapa tembakan rambang dalam bom asap daripada pemain ini. Tony K bertahan dengan baik. Tapi Schwab sebenarnya dapatkan pemain tersebut. Dia dapat satu lagi pemain di bahagian kanan. Dua sebenarnya Hazel bersama dengan Yuru. Vampire masih lagi mampu untuk bertahan dengan sehabis baik. Tetapi Schwab sangat-sangat sedikit nyawa beliau. Dan akhirnya berjaya itu dikeluarkan oleh Pygmy. Mencuba sedaya upaya. Tetapi sukar untuk berbuat apa-apa. 2 tempat yang teratas tinggal 1, 3. Senang cerita inilah tempat kedua, keempat dan tempat ke-8 sekarang ini. Tinggal seorang je pemain. Itu adalah antara contoh-contoh nice try yang terbaik. Ya, GG. Vampire dah cuba dah tapi malangnya ada Pygmy yang mengintai mereka daripada sebelah belakang. Lebih high ground. Menyebabkan tadi mereka terkeluar secara langsung. 6 pasukan, 9 mata singkir. Wolf GPX dah ada. Kalau kita lihatkan sekarang ini, kali inilah kan. Selain daripada Alter Ego dan juga FaZe, pasukan-pasukan bawah sebenarnya
yang cuba untuk panjat beberapa anak tangga dengan Pygmy perform 7 mata singkir dah ada. Geek Fam perform 11 mata singkir dah ada. Moff GPX 9. Selagi ada bersama-sama dengan kita. Tapi kita lihatkan sekarang ini satu spray down cuba untuk dilakukan. Dia tahu dekat belakang tu ada orang. Tinggal tunggu angle saja untuk dia betul-betul dapatkan mata singkir tersebut. Geek Fam, ayolah. Dapatkan chicken dinner ini. Bobo dikesan oleh Vexy. Dihabiskan secara langsung. Pygmy juga mencuba sekarang ini untuk naik beberapa anak tangga. Geek Fam dah ada dalam belakang kita yang seterusnya. MRPX diasak begitu teruk oleh pemain-pemain mereka. Namun ada satu kejatuhan berlakunya di tempat yang lain oleh pemain MRPX juga sebenarnya. Satu mata singkir diambil terus oleh Euro. Kedudukannya terlampau dikenal pasti. Lompatan demi lompatan ini dapat dilihatkan ketika ini. Tapi lemparan bom tangan tersebut tersasar sedikit. Tidak mengena tepat kepada Euro. Dia hanya akan menerima kuisan damage sahaja. 3 berbalas 3 situasinya di antara Moff GPX bersama dengan Geek Fam. Tapi buat masa sekarang, Pygmy pun masih ada dalam permainan kita. Mereka pun ada 8 sudah mata singkir. Dari segi bulatan, seolah-olah macam mereka dah ada dalam. Tapi ini game yang saya betul-betul nak tengok. Aizen ni berjaya untuk deactivate Demi. 4 mata singkir Aizen ada. So ini adalah game yang baik untuk Aizen. Dan Snipes tu macam biasa lah. Snipes ni memang agak jarang lah dia tak perform. Tapi untuk FaZe Clan, Bin Torres, kedudukan beliau telah pun dilihatkan. Cuma mungkin tayar tersebut menghalang diri beliau daripada di-tapping. Tetapi tetap akan dimiliki oleh Geek Fam. Satu lagi mata tambahan untuk mereka. Perlawanan menjadi sedikit perlahan pada waktu ini. Tidak ada satu pasukan pun ingin melepaskan chicken dinner ini. Termasuklah Alter Ego. Ya, yang semakin lama semakin rapat dengan boom. Ya, masih ada. Top 5. Diam-diam movie berisi ketika ini. Ada dalam permainan kita. Baru puji hilang lesap begitu saja. Tapi tetap markah yang agak tinggi banyak untuk pasukan mereka. Dan seperti ada lihatkan Joe Branky. Ke kiri ke kanan. Dilanggar pula kenderaannya. Pygmy dari Indonesia. Team Flash dari Vietnam, Geek Fam dari Malaysia. Siapakah dia akan dapatkan winner chicken dinner? Audrey dapat satu. Tapi ditembak pula daripada bahagian atas. Sangat menyakitkan untuk Audrey. Dia terpaksa turun di bahagian bawah. Tapi lihatkanlah Sonic. Tembakan berterusan. Dapat 2. Aizen daripada tempat yang berbeza. Pygmy 3-1 saja. Dapat dilihatkan dengan begitu mudah saja. Dan sekarang ini menghampiri untuk meratakan mereka. Geek Fam selangkah untuk mendapatkan winner chicken dinner. Ya betul, dia tahu sekarang ini segala informasi kejatuhan yang telah pun terjadi. Dengan Vexy cuba untuk melarikan diri, membawa kenderaan. Tapi Audrey mendengarkan tersebut. Audrey ditembak dari kawasan terbuka. Mereka tahu ini situasi 3 lawan 1. 2 lawan 1 sebenarnya. Dan mereka dah lock kedudukan si Yang T ini. Tinggal tunggu masa saja untuk menghabiskan perlawanan ini. Dan bulatan untuk Geek Fam bermakna chicken dinner confirm untuk Malaysia. Ya benar sekali, Geek Fam pasti winner chicken dinner. Tidak mampu berbuat apa-apa lagi lah untuk Yang. Namun lihatkanlah buat masa sekarang Yang. Adakah dia akan melawan ataupun membiarkan sahaja dirinya menjadi mangsa dengan zon biru. Jika dibiarkan dirinya memang anti klimatik sedikit, tetapi tetap Diorang udah laga. Sekarang ini informasi telah pun diberikan. So Aizen akan jaga daripada bahagian belakang. Sonic cuba untuk memancing Yang T ini untuk pick keluar. Tapi Yang T masih lagi menjaga disiplin beliau, duduk di belakang jerami tersebut. Tapi sebenarnya untuk Sonic, dia tak nak overcommit. Dia tembak. Dapat tak? Belum lagi. Yang T nyawa dia sedikit rendah, tapi sayangnya tidak dapat tertamat. Tetapi winner chicken dinner untuk Geek Fam dari Malaysia. Yap, benar sekali, Geek Fam winner chicken dinner untuk mereka. Lihatlah senyuman terukir untuk mereka itu pasti. Dengan satu perubahan. Dambrut drastik. Memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di sini. Sonic dan Aizen. Dan itulah dia. Daripada Snipe menunjukkan dia berbuka puasa, doa berbuka puasa tersebut. Tetapi tetap winner chicken dinner untuk Malaysia Geek Fam. Dengan mata singkir sebanyak 15 untuk mereka. Ya betul, memang nak kejar nombor 1 ke nombor